أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حول ولا قوة إلا بالله والصلاة على أشرف الأنبياء. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah dapatlah kita sama-sama semula dalam talaki kita, iaitu dua buah kitab. Pertama iaitu kitab Pati Muniyatul Musalli, dan manakala yang kedua ialah kitab Kashful Ghaibiyah. Dan insya-Allah saya bermula awal sekarang ni disebabkan oleh faktor ataupun ada masalah ataupun ada hal selepas pada ini. Dan insya-Allah kita akan mulakan yang pertama dengan kitab Patif Muniyatul Musalli, dan kita telah sampai pada bahagian iaitu banding agama dengan tubuh manusia. Bandingan agama iaitu dengan tubuh manusia. Dan kalau kita banding agama dengan tubuh manusia, maka sembahyang seperti kepala, bermaknanya kalau tak ada kepala tentu tubuhnya tidak hidup. Begitulah kalau tak ada sembahyang tentu agama tidak hidup di tubuhnya, na'udzubillah. Maksudnya ialah orang yang tak sembahyang sebenarnya lebih kurangnya agamanya tidak hidup. Nama saja mungkin pada badannya ada agama, tetapi sebenarnya dia itu adalah orang yang agamanya tidak hidup. Nama saja agama. Maka doa Tok Syekh dengan ya Allah, ya Tuhan, mintalah jadi diri kami dan kamu sekalian setengah daripada orang yang memelihara sembahyang dan mendirikan dia dengan tidak tinggal dan tidak meringan-ringankan. Dan minta jadi sembahyang kami dan kamu khusyuk tetap hati anggota dan minta kekal di hati kami. Dan kamu dengan menanti-nanti sembahyang yang keduanya kemudian daripada sembahyang yang pertama. Jadi yang ni ialah doa daripada Syekhul Kitab, Syekh Abdullah Syekh Daud Al-Fatani. Jadi minta-mintalah kita ni jadi orang yang mana solatnya ataupun bila orang yang mana menjaga solat, yang dimaksudkan dengan menjaga solat ialah bukan sahaja dia sembahyangnya dengan keadaan yang betul, syaratnya dijaga, rukunnya dijaga, bahkan juga iaitu mereka yang menunggu-nunggu sembahyang. Sebab ada orang yang berkata salatu daim, as-salatu ala salatihim daimun. Daim itu maksudnya ialah orang yang sentiasa sembahyang. Tetapi yang juga dimaksudkan tafsiran sentiasa sembahyang itu ialah orang yang daripada sembahyang yang pertama ditunggu-tunggu nak masuk sembahyang kedua. Jadi rasa tak puas sembahyang ni. Seperti mana yang saya katakan pada awal daripada mukaddimah kitab, iaitu orang yang sembahyang itu adalah ataupun orang yang mana menjadikan sebenar-benarnya sembahyang itu sebagai tarikat, maka dia itu ialah orang yang suka ataupun orang yang mana sembahyangnya itu sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang dimaksudkan dengan tariqah. Bukan tarikat ni hanya semata-mata ambil tarikat Ahmadiyah ke ataupun lain-lain.
Jadi ada juga tariqah itu ialah tariqah yang mana menjadikan amalan-amalan soleh itu sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak faham sebenar-benarnya. Sebab itulah yang dikatakan oleh guru-guru mursyid, dikata jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu jalannya adalah banyak. Bukannya terhenti satu jalan sahaja. Bi'adadin nufusil makhluk. Sebilang-bilangnya adalah jalan ataupun nafas daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sembahyang ini juga merupakan tariq ataupun jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma lambat ataupun cepat, itu saja. Lambat ataupun cepat. Sebab sembahyang ni dia nak sampai kepada sembahyang yang dikatakan sebagai khusyuk, tawaduk dan lain-lain. Manakala jalan-jalan yang mana contohnya tarikat-tarikat yang masyhur mu'tabarah itu ialah jalan yang mana telah dimujarab, telah diuji akan kemujarabannya. Orang ambil jalan tersebut maka dia cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam tarik itu dia punya rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Contohnya mesti ada ialah muraqabah. Lepas tu mesti ada ialah kita kata sebagai daripada muraqabah dia mesti mujahadah. Jadi banyak dia punya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka insya-Allah orang itu seperti mana yang orang-orang terdahulu telah mencapai akan darjah tersebut, bila dibuat dengan cara yang sama, kaedah yang sama, perencah yang sama, maka orang itu juga insya-Allah akan wasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi panggil sebagai tariqah yang mu'tabarah. Tapi kena cari guru yang benar-benar dalam kaedahnya ialah guru yang mursyid, bukan guru semata-mata ataupun kita tengok dia saja. Tidak, dia ada syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi ataupun seorang yang hendak kita kata hendak sapa, hendak beramal dengan tarikat tersebut. Mana tarikat lah. Bukan kata tarikat satu saja dah lah, tapi banyak tarikat yang lain-lain. Okey. Kerana Tuhanlah suruh hamba di dalam Al-Quran yang mulia dengan firman-Nya, hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah wahai orang-orang yang mukmin akan sembahyang waktu yang 5, lebih lagi sembahyang asar wajib dipelihara dan dijaga. Jadi ulama berkata bahawasanya sebahagian mufassir contohnya Ibnu Katsir dan lain-lain menyatakan as-salatu wusta adalah sembahyang yang tengah. Sembahyang yang tengah tu ialah sembahyang waktu asar. Ada juga yang mengatakan sembahyang itu wusta itu sembahyang subuh. Jadi itu semua ialah khilaf di kalangan mufassir. Orang-orang yang mufassir Quran, maka mereka mengatakan ataupun mereka memberikan pencerahan bahawasanya as-salatul wusta itu adalah sembahyang asar. Jadi ramailah yang berpendapat pun demikian rupalah. Tadi tak ada. Jadi katanya sembahyang asar belaka. Itu kebanyakan daripada mufassir. Okey. Dan sembahyang yang 5 diberat syarak Tuhan dan Rasul ke atas kita tidak boleh mengeluar daripada waktunya. Jadi tak bolehlah semacam tertentu sembahyang az-zuhur nak pergi pada asar. Asar nak pergi maghrib. Tak boleh keluarkan begitu. Kena pada waktunya. Walau mana-mana masa sekalipun, waktu bekerja, waktu berjalan, waktu susah, waktu sakit dan sebarang waktu, diwajibkan di atas kita sembahyang di dalam waktunya. Tidak harus kita mengeluar daripadanya lebih
lebih lagi tinggal langsung sekali-kali. Tak boleh langsung lah. Jadi yang ni kita semua maklum bahawasanya sembahyang itu tidak boleh sekali-kali kita tinggalkan. Walaupun dalam keadaan apa jua masalah. Itu yang kita maklum berlakulah. Okey. Seterusnya sebab turun ayat hafizul ayah. Sebab turun ayat hafizu ini kerana ada setengah sahabat bermudah-mudah dan takut berjemaah semaya beserta Rasulullah dalam waktu perang. Jadi ayat ini berkenaan ada sahabat yang mana mungkin tasahul. Mungkin sebab dia kata aku ni sebab berperang di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hak pentingnya perang. Jadi begitu. Ceritanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan sembahyang zuhur ia beserta sahabatnya berjemaah atas jalan biasa. Rokok sujud bersekali dengan sempurna, tidak menghirau Rasulullah akan mengintai kafir sembahyang berjemaah itu. Jadi sembahyang zuhur itu sembahyang biasa. Jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu Allah Taala kata khudhu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Jadi kena jaga-jaga dengan orang kafir ni. Khudhu hizrakum, kena ambil peringatan, kena ambil jaga-jaga dengan orang kafir itu sebab mereka ini sentiasa dalam keadaan mengintai, mencari kelemahan musuhnya di mana. Maka sesudah sembahyangnya menyesal kafir-kafir itu dengan tidak langgar dan menekan selalu di waktu Rasulullah berjamaah. Jadi bila dah habis sembahyang zuhur ni rasa menyesal sebab tak tekan, tak serai ketika itu. Dan berkata setengahnya kepada setengah, kalau kita tekan dan langgar selalu, tentu terkena pedang-pedang kita ke atas mereka itu. Jadi orang kafir kata, kalau begitu rugi kita. Kalau masa dia orang semaya kita tekan habis dia orang ni. Mereka itu muslimin. Kemudian berkata seorang lain, tak usahlah kita susah kerana ada lagi bagi mereka itu semaya asar. Dan jangan rusing semaya asar ada lagi. Yang mereka itu muslimin terlebih kasih daripada ibu bapa anak isterinya. Sebab mayasa ni orang Islam terlebih berkasih-kasih. Maka Jibril pun turun ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengajar kepada baginda kaifiat memeliharakan sembahyang di masa ketakutan perang. Jadi Jibril pun ketika itu turun mengajar Nabi bagaimanakah cara kaifiat sembahyang syiddatul khauf dan lain dengan umpama jaga seteru daripada secukup di tengah berjemaah sembahyang atau tidaknya. Jadi nak ajar sembahyang ni begini, kalau peringkat pertamanya begini, kalau musuh kada jauh begini. Jadi dengan firmannya di akhir ayat itu hafizu tadi, wa in khiftum farijalan aw rukbana. Bermaknanya kalau kamu takut umpama perang, maka harus kamu berjalan atau menunggang dalam sembahyang. Jadi kalau kamu takutlah jadi orang serai kamu ketika kamu sembahyang, maka bolehlah kamu sembahyang dalam keadaan berjalan ataupun menunggang dalam sembahyang kamu untuk menjaga seteru dan melawannya. Itu bolehlah. Jadi sembahyang syiddatul khauf ni telah diajar oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai muslimin, kafir telah tahu kelebihan sembahyang dan kamu sendiri tidak tahu, maka hendaklah kamu bersungguh mengaji dan faham kitab-kitab umpama ini insya-Allah. Jadi orang kafir ni dah tahu dah kelebihan sembahyang. Jadi sebab itulah amat sayang sekali, amat rugi sekali orang yang tak belajar, terutamanya sembahyang yang sebenar-benarnya ataupun orang panggil sembahyang yang ahli tasawuf. Sembahyang bagi orang ahli tasawuf ni, jadi kita inilah yang menjadi antara sebagai rujukannya.
Jadi kita belajar hari ni ialah kitab parti. Tapi kalau sebenarnya kalau nak sedap kena belajar dengan kitab asal dia Munyatul Musalli. Tetapi sebenarnya dah cukup dah sebab huraiannya ialah huraian sama juga dengan kitab Munyatul Musalli. Jadi kena mengaji. Sebab orang kafir dah tahu dah kelebihan semaya ni, seronoknya semaya ni orang kafir tahu. Jadi orang kafir tahu, jadi bila orang kafir tahu, tiba-tiba kita orang mukmin tidak tahu. Tu jadi teramat rugi. InsyaAllah tak lama akan kamu faham kelebihan semaya. Jadi kalau kamu bersungguh-sungguh belajar tentang semaya, terutamanya kitab Parti Munyatul Musalli, nanti insyaAllah kita akan lihat juga kitab-kitab yang lain, contohnya Al-Manhalus Safi dan juga Kashful Asrar. Jadi banyak nanti yang kita dapat belajar daripadanya. Kita tahu banyak lepas ni. Banyak yang kita dapat tahu mengenai sembahyang, terutamanya sembahyang ahli tasawuf yang mana mereka itu berserta sedak kamu beramal dengannya. Sedaklah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Maksudnya sembahyanglah kamu seperti sembahyang yang kamu lihat atau kamu tahu akan sembahyang aku dalam kitab ulama. Jadi seperti mana dalam kitab-kitab para ulama yang diajarkan mengenai sembahyang. Jadi kamu belum buat, insya-Allah kamu akan rasa seronok dalam sembahyang. Maka hendaklah kamu mengaji kitab mereka itu supaya elok dan sedap sembahyang kamu seperti elok sedap sembahyang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi yang sekarang ni ialah adakah kita benar-benar sembahyang seperti mana kita yang seperti mana yang telah diajar oleh Nabi dan juga dilihat oleh para sahabat, diajar kepada para ulama-ulama yang mujtahidin. Jadi yang itulah yang menjadi kisahnya kepada kita pada hari ini. Jadi kalau kita seperti mana Tok Guru saya kata orang dulu kalau sembahyang Tok Guru ukur sendiri. Kalau contohnya kalau rokok, Tok Guru ukur sendiri rokoknya tahap mana. Kalau budak-budak pondok dulu. Sekarang ni dah tak banyak dah. Bagaimana semaya seperti mana tengoklah mak bapak kamu semua cukup dah. Gitu. Ibarat begitu sajalah. Sedangkan orang dulu dia teliti rokoknya, bagaimana sujudnya, bagaimana tinggi mana punggung daripada kepala. Jadi itu semua menjadi sebagai satu ukuran. Sebab nak semaya bagi sedap. Supaya semaya tu biar sedap, rasa seronok semaya ni. Jadi ada tak di sana faedah semaya? Lain daripada kita yang kita tahu kenapa kita kena sembahyang dengan khusyuk dan lain-lain. Apakah faedah daripada sembahyang? Pertama ialah qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Maksudnya sungguh dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati dan anggota dalam sembahyang mereka itu. Dan di akhir ayat ini walladzina hum ala salatihim yuhafizun, maksudnya dan kemenangan juga orang yang mukmin yang memeliharakan sembahyang mereka itu daripada mengeluar waktu dan lain-lain. Jadi orang yang semaya dalam keadaan menjaganya, seperti mana yang saya sebut tadi, rokoknya, syaratnya, rukunnya. Jadi orang ini mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Qad aflaha itu maksudnya telah berjaya. Berjaya ni maksudnya berjaya dunia dan akhirat. Berjaya dunia dan akhirat. Jadi di dunia pun dia dapat faedah, di akhirat pun dia mendapat faedahnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladhina hum ala salatihim daimun. Maksudnya sungguh manusia dijadikan tabiatnya keluh kesah apabila mengena dan timpa kesusahan, nescaya tidak sabar ia, dan apabila dapat akan dia kesenangan dan kaya, nescaya menegah ia saya pada membuat kebajikan
melainkan orang memelihara dengan sebenar semaya, tiada mereka itu keluh kesah dan terkejut apabila mengena dan timpa kesusahan dan tidak sayang pada buat kebajikan. Apabila dapat kesenangan dan kaya, bahkan sentiasa buat kebajikan atas keredaan Tuhan. Jadi ayat ni sebenarnya telah ditanya oleh Sidi Abil Hasan Asy-Syazuli rahimahullahu ta'ala. Orang tanya dia, jadi orang yang semaya ni, jadi apakah ayat dalam pada Al-Quran yang mana merujuk bahawasanya orang yang semaya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang semaya tidak ditimpa dengan keluh kesah ataupun orang yang semaya jadi orang baik. Jadi dibawanya ayat ini merujuk kepada kalau kamu semaya dengan sebenar-benarnya, semaya dipanggil sebagai semaya daim. Sembahyang yang mana kekal. Kekal berkatnya, kekal kesannya daripada semaya kamu itu. Ataupun kamu semaya itu dalam setiap waktu. Setiap waktu kamu sembahyang. Jadi kalau kamu berada dalam keadaan berikut, maka kamu tidak akan jadi orang-orang yang keluh kesah. Jadi yang keluh kesahnya hari ini kerana kamu sembahyang kamu tidak benar-benar dalam kaedah yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala ala salatihim daim itu. Jadi Abdul Hasan Syazali menjawab memang begitu. Jadi orang fahamlah bahawasanya itulah sembahyang yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sembahyang bila terima, dia jadi tenang, dia jadi dalam keadaan tidak stres dan lain-lain. Itu ialah antara tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang sembahyang. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan diri olehmu akan sembahyang dengan sempurna. Sungguh sembahyang ini dapat menegah tuannya daripada kerja kejahatan dan pekerjaan yang tertegah oleh Tuhan. Jadi orang benar-benar sembahyang itu dapat mencegah dirinya daripada berbuat kejahatan. Dan tahu daripada ini, kalau kita telah sembahyang tapi kita berhenti daripada kerja kejahatan, barangkali sembahyang kita belum sempurna, maka mesti kita membaiki sembahyang kita hingga sempurna. Jadi dia buat analisis daripada ayat tersebut. Kalaulah hari ini kita sembahyang tapi kita masih lagi belum boleh berhenti daripada membuat jahat, maka sebenarnya sembahyang kita itu belum lagi sempurna. Jadi harapannya ialah carilah dan mengajilah sembahyang itu supaya benar-benar dalam keadaan sempurna dan juga dalam keadaan yang mana insya-Allah ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti dulu kitab Fatimunatul Musalli dibanding sembahyang dengan manusia. Kat tu dulu. Kita sambung kepada kitab kita iaitu Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin 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 ya rabbal alamin. Okay. Kita telah sampai pada al-babur rabi'. Al-babur rabi' iaitu pada bab rabi' fi ahwali malikil maut.
والرابع في أحوال ملك الموت كيف يأخذ الأرواح وفي بعض أحوال القبر. Itu situ. Okey. Bermula bab yang keempat pada menyatakan ahwal, hal keadaan. Malikul Maut, betapa ia mengambil segala nyawa dan pada menyatakan setengah daripada ahwal kubur. Jadi cerita kali ataupun bab kali ini ialah menceritakan berkaitan bagaimanakah kaedah ataupun kaifiat Malikul Maut itu mengambil nyawa bagi setiap manusia ataupun mana-mana makhluk yang bernyawa lah. Dan sebahagian daripada cerita ataupun ahwal, hal keadaan mereka yang dalam kubur. Telah berkata Ibnu Abbasin pada tafsir akan ayat ini. Cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Bahawasanya orang yang mukmin apabila hadir olehnya maut, nescaya hadirlah akan dia malaikat dan menyerupa oleh mereka itu akan dia. Jadi mari dengan rupa manusia lah. Maka memelihara akan dia oleh Allah dengan sebab hadir mereka itu daripada fitnah. Daripada ujian. Dan telah berkata Atha bin Rabah pada mentafsirkan firman Allah. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Artinya bagi segala orang yang mukmin itu kesukaan pada hidup dunia, bahawasanya yang demikian itu pada ketika hendak mati datang akan mereka itu oleh malaikat dengan rahmat Allah dan khabar kesukaannya. Jadi rasa seronok, rasa seronok ataupun rasa suka disebabkan oleh datangnya ataupun bila keadaan mereka nak meninggal dunia, jadi ada kesukaan. Jadi datangnya kesukaan ketika di dunia lagi, apatah lagi ketika di hari akhirat. Okey. Dan datang oleh malaikat itu dengan rahmat Allah dan khabar kesukaan daripada Allah Ta'ala, dan datang oleh malaikat itu akan seteru Allah dengan kasar. Bila orang yang seteru Allah ataupun orang yang tidak. Jadi part ni kita baca dah ni. Benarnya. Sekejap saya nak check balik. Tengok tu dah ada dah. Muka surat ada kesilapan sedikit. Kita masuk pada muka surat yang ke-18. Benarnya 18 dah kita ni. Okey. Telah berkata orang yang meriwayatkan ini, maka mencium ia akan dia satu cium, maka bila akan roh diambil akan rohnya dan dikembalikan oleh Allah Ta'ala akan mata Malikul Maut itu. Maka adalah ia kemudian daripada itu datang ia akan manusia padahal tersembunyi. Maka sembunyi. Sebabnya bila dah datang pada Nabi Musa macam marah lah. Marah lalu ditampaknya Malikul Maut. Ni cerita ni wallahu a'lam bissawab, sebab ini antara khabaran ghaib. Jadi bila katanya Musa siapa? Aku Malaikat Mautnya. Tapanya Malaikat Maut tu. Jadi disebabkan itu dikatakan bahawasanya datang pada hal tersembunyi. Bukan marinya secara terang begitu dak. Dan telah menyebut oleh Arif Billah Asy-Sya'rani. Ini yang saya sebutkan dalam mana-mana kitab pun saya selalu menyatakan nama ni kerana nama ini antara yang menjadi rujukan saya dalam bab tasawuf ni, antara yang menjadi rujukannya ialah Abdul Wahab Asy-Sya'rani.
terutamanya kitab Al-Mizanul Kubra yang saya katakan belum ni. Jadi saya telah membawakan antara pandangan-pandangannya, contohnya dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, sebab itulah saya minta saya baca kitab Sabilul Muntadi, sebab kita nak tengok di sana kan perkataan-perkataan al-arif berkenaan tentang fiqh. Kenapa contohnya mengapakah kita tidak dibolehkan untuk mengambil air wuduk daripada air yang mustakmal. Jadi itu ada hikmah-hikmah di sebalik orang-orang tasawuf. Dia punya hikmahnya. Jadi kenapa Imam Syafi'i kata kalaulah dalam keadaan kamu itu air mustakmal, maka kamu tidak boleh menjadikan dia, ataupun tidak boleh bersuci dengannya. Walaupun dia suci, tetapi tidak boleh bersuci. Jadi ada yang dinyatakan oleh Abdul Wahab Syarani, dan akhirnya dia kata dalam masalah fiqh sebenarnya, kalau kamu hendak memahami fiqh, yang dia katakan fiqh ni faham ni, kamu nak memahami fiqh, maka kenalah kamu belajar daripada guru yang murabbi lagi mursyid. Sebab dia yang akan memecahkan segala permasalahan di dalam fiqh. Mengikut kaedah syariat dan juga hakikat. Bagi contoh saya sebutkan, kalau kita mengaji dalam masalah dalam bab haji, ditanya antara yang mana lebih baik, di antara tawaf pada waktu malam ataupun waktu siang. Waktu siang ke waktu malam, hok comelnya kalau nak tawaf. Maka dia kata kalau orang yang belajar ilmu tasawuf dan mengikut tarbiyah daripada guru yang mursyid lagi murabbi, maka yang lebih afdal itu adalah tawaf ketika pada waktu malam. Sebab apa? Sebab malam tu ialah sirajam munira. Jadi kalau orang mengaji bab hakikat, bab tasawuf, maka dia akan kata itulah yang antara yang baik. Okey. Itu antara pandangan lah daripada Abdul Wahab Syarani. Kemudian daripada bahawa ia menghikayatkan riwayat bagi Imam Tirmizi dengan umpama ini hanya sungguhnya telah membuta oleh Musa akan mata Malikul Maut itu dengan izin daripada Tuhannya Azza wa Jalla. Dari kerana bahawasanya ia maksum. Sebab Nabi Musa ni maksum, dan maksum ni kena faham. Maksum di sini adalah maksum yang mana terpelihara daripada segala kejahatan. Bukan maksum yang kita kata tak buat dosa besar tu. Maksum di sini maksudnya ialah maksum terpelihara daripada segala gangguan dan lain-lain. Wallahu ya'simuka minan nas, daripada surah Al-Maidah. Dan Allah Ta'ala itu menyelamatkan kamu, wahai Muhammad, daripada manusia. Menyelamatkan daripada gangguan, menyelamatkan daripada kena kejahatan. Contohnya yang diriwayatkan bagaimana Abu Jahal ketika hendak menghempakkan Nabi SAW dengan batu yang besar, maka keluar daripada Nabi SAW itu ialah seekor anak unta. Jadi itu wallahu ya'simuka minan nas. Jadi kejut Abu Jahal, tak ada nak tan Nabi SAW ketika itu. Jadi itu yang dipanggil maksum. Jadi maksum sini terselamat daripada, terpelihara daripada Malikul Maut. Itu yang dikatakan di sini. Bukan kata, kalau kita kata kerana bahawasanya ia maksum. Sudah maksum, terpelihara dosa besar ke? Apa kaitan dengan cerita ini? Jadi maksum itu kena bawa dengan maksud yang istilah syar'i yang sebenar-benarnya. Dan kerana demikian itulah tiada dicerca akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan demikian itu. Sebab dia maksum. Dia maksum, jadi tidaklah jadi terkena padanya dan tidak dicela oleh Allah akan perbuatan mereka. Perbuatan Nabi Musa lah. Telah berkata oleh Al-Arif Asy-Sya'rani dalam kitab Mukhtasar At-Tazkirah. Dan diriwayatkan orang bahawasanya Nabi Musa AS tak kala jadilah rohnya itu kembali pada Allah Azza wa Jalla telah berfirman ia baginya.
Ya Musa, betapa engkau dapat akan mati. Maka jawab Nabi Musa, aku dapat akan dikau peti burung ciuk. Akan dikau burung ciuk yang hidup, yang digoreng akan dia atas tempat penggoreng. Macam burung ciuk duduk atas koli lah. Lebih kurang begitu, atas koli. Padahal tiada mati. Tak mati, goreng hidup-hidup. Bukan mati lagi, goreng hidup-hidup. Maka sebab mati, padahal tiada mati. Maka sebab mati itu senang ia dan tiada lepas ia, maka sebab lepas terbaik ia. Dan pada satu riwayat aku dapat akan dikau seperti kambing dikupah akan dia di dalam tangan tukar kupah kulit. Maksudnya tukar siai kulit, kalau tahu siai kulit. Macam itulah. Dan tersebut dalam hadis bahawasanya mati itu terlebih sangat daripada pukul dengan pedang dan terlebih daripada keji dengan gergaji dan terlebih daripada guting dengan peguting. Ibarat begitu. Dan buat semuanya ini dibuat dengan cara hidup, rasa hidup-hidup lagi. Ibaratnya itulah adalah kematian. Dan telah berkata Arif Asy-Sya'rani, telah meriwayat oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani lah, masyhur itulah, bahawasanya malaikat mengangkat ia akan segala arwah dengan hingga diangkat akan dia hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jika ada ia daripada ahli sa'adah, jika orang itu orang beriman ataupun ahli yang mendapat kebahagiaan, berfirman ia, bawa berjalan oleh kamu dengan dia, bawa dia berjalan. Dan perlihat oleh kamu akan tempat kedudukannya daripada syurga. Bawa tempat syurga, hak molek-molek, hak tempat dia tu lah. Maka bawa berjalan oleh mereka itu dengan dia dan dalam syurga atas qadar barang yang dimandi akan mayat itu. Maka bila dimandi akan dia dan dikapalkan dia, dikembalikan roh itu masukkan dia antara kafannya dan jasadnya. Duduk tengah-tengah. Jadi antara bila dah mati dengan dimandi dan dikafan tu, maksudnya dibawa dia berjalan dahulu. Sebab itulah orang kata tanah biar cepat. Sebab apa? Jasad ataupun mayat tersebut menunggu untuk mendapatkan balasan baginya. Sebab dia berjalan dah. Dia berjalan di mana tempat dia rasa sebelum dan ketika selepas dia mati tu, dibawanya berjalan ke tempat-tempat yang baik. Jadi bila sudah dikafan dan ditanam, maka cepatlah roh tersebut ataupun mayat tersebut mendapat habuannya. Okey. Maka bila ditanggung akan dia atas pengusungnya, maka bahawasanya mendengar ia akan perkataan manusia orang yang berkata dengan kebajikan atau kejahatan. Hak ni hak diamalkan oleh kita pada hari ini. Apa kamu kata atas mayat ini? Baik. Itu. Jadi mayat tu dengar. Maka bila sampai ia kepada tempat sembahyang dan sembahyang atasnya, dan ditanam akan dia, dikembali padanya akan ruh dan menjawab dia akan soal munkar wa nakir hingga akhir barang yang datang warid daripada hadis. Ini daripada Abu Nu'aim Al-Asfahani. Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Mandih daripada Tariq Mujahid daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma daripada Nabi SAW bersabda ia bahawa orang yang mukmin apabila hadir wafat datang akan dia oleh malaikat di dalam, terlebih elok rupa dan terlebih baik bau, maka duduk ia di sisinya supaya hendak mengambil ia akan ruhnya dan datang akan dia oleh dua orang malaikat dengan hanut. Jadi bau-bauan syurga. Bekas syurga ni lah, bekas wangi tu. Dan dengan kafan daripada syurga adalah keduanya sertanya atas jauh duduk
daripada mayat itu. Maka mengeluar oleh malikul maut akan rohnya bila dah duk jauh sikit daripada malaikat maut, bila dah keluarkan oleh malikul maut akan roh itu daripada jasadnya seperti peluh yang keluar daripada tubuh, maka bila jadilah roh itu pada malikul maut, menyegeralah akan dia oleh dua orang malaikat, maka mengambil oleh keduanya akan dia daripadanya. Jadi bila dah keluarkan daripada roh pada jasad itu, maka dua orang malaikat itu akan ambilnya. Maka dibubuh hanub oleh keduanya akan dia dengan hanub daripada syurga. Maksudnya maksudnya dibuat wangi-wangian daripada syurga tu, dan dikafan oleh keduanya akan dia dengan kafan daripada syurga. Maka dibuku-buku dengan kain kafan syurga. Kemudian dinaik oleh keduanya dengan dia kepada syurga, maka dibukakan segala pintu langit baginya dan menyuka oleh malaikat dengan dia. Dan berkata mereka itu bagi orang yang membawa roh itu, inilah roh yang baik yang dibukakan baginya akan segala pintu langit. Dan dinamai ia akan dia dengan segala nama yang elok, yang adalah ia dinamai dengan dia dalam dunia. Jadi nama-nama hok elok, walaupun di dunia ni orang panggil macam-macam nama dia. Nama Pok Mak, Pok Loh. Jadi bila sampai dia di sana, disebut dengan nama-nama yang elok. Tak ada lagi lah Pok Maknya. Pok Mak ni kita je. Maka dikatakan dia inilah roh fulan bin fulan. Nama molek lah. Kita letak macam-macam nama. Bila dah begitu di alam sana nanti nama panggil nama elok, tak ada nama macam kita ni. Itulah. Lebih baik kita panggil nama kawan-kawan kita dengan nama-nama yang seperti mana yang diberi nama padanya. Sebab itulah nama panggilan nanti ketika bila seseorang itu sudah meninggal dunia, itulah dia nama dipanggil. Tak ada lagi dah Pok Mak, Pok Loh. Mana ada orang panggil. Jadi tak panggil dia nama tersebut. Panggil nama dia lah. Sebab itulah bagi ayah, kalau tak nak, kalau rasa susah sangat nama anak tu panjang-panjang, letak nama pendek-pendek. Dia. Maka bila dinaikkan dia kepada langit, diarak akan dia oleh malaikat muqarrabun pada tiap-tiap langit. Dibawa diusung macam ni lah. Lebih kurang macam kalau zaman-zaman dahulu, kalau jawi, kalau sunat ke apa, tetok atas batas tekuk berjalan pusing gitu, diarak lah. Hingga dihantarkan dia antara hadapan Allah Azza wa Jalla di sisi arash. Maka dinaikkan amalan pada aliyin, naik ke atas. Maka firman Allah bagi malaikat muqarrabin, naik saksi oleh kamu bahawasanya aku sungguhnya aku ampun bagi yang mempunyai amal ini, dan cok olehmu akan kitabnya. Tulis lah, cok lah, tobok. Maka dikembali akan dia di dalam aliyi, letak pada tempat yang atas lah kitab tersebut. Maka firman Allah Azza wa Jalla, kembali oleh kamu akan arwah hamba kepada bumi. Maka aku telah aku janji akan mereka itu akan bahawasa aku kembali akan mereka itu di dalamnya. Maka bila dihantarkan orang yang mukmin itu dalam liang lahatnya, nescaya berkata baginya oleh bumi, bermula engkau itu adalah engkau terlebih kasih pada aku. Bakmu orang molek, jadi aku kasih padamu. Dan engkau atas belakangku, maka betapa pada ketika jadi engkau dalam perutku lagi akan aku perlihat akan dikau akan barang yang aku perbuat dengan engkau. Maka diluaskan baginya, maka dia buat, mu tengoklah apa aku nak buat ni. Bukan perlihat tu, akan ku perlihat. Diluaskan baginya dalam kuburnya itu seperti pandangan mata, dan dibukakan baginya akan satu pintu di sisi dua kakinya kepada syurga. Jadi kaki dia tu adalah pintu yang menghubungkannya dengan syurga. Maka dikatakan baginya, tilik olehmu akan barang yang dijanjikan Allah bagi engkau daripada pahala, dan dibukakan baginya akan satu pintu di sisi palanya kepada neraka.
dan katakan baginya, telek olehmu akan barang yang memaling Allah daripada engkau, daripada azab. Kemudian dikata orang baginya, tidur olehmu ketetapan mata bagimu, maka tiadalah suatu yang terlebih kasih kepadanya daripada berdirinya kiamat. Jadi tidurlah macam tidur pengantin. Orang kata tidur pengantin itulah. Bila orang yang baik-baik, orang yang salihin berada dalam kubur, maka itu akan tidur seperti mana tidurnya seorang pengantin pada menunggu pada hari kiamat. Dan sungguhnya telah meriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia bahawa malaikat hadir ia, maka bila adalah laki-laki yang soleh, maka berkata mereka itu, keluar olehmu hai nafsu mutmainnah, yang ada ia di dalam jasad yang baik. Keluar olehmu keadaannya kepujian, dan sukakan olehmu dengan kelapangan daripada Allah dan raihan, bau-bau yang wangi. Dan Tuhan itu tiada marah, maka berkatalah malaikat itu akan yang mereka itu hingga keluar ia, kemudian dinaik dengan dia kepada langit dan dibukakan baginya. Maka dia kata, orang siapa ini? Bila naik ke atas, siapa ni? Bau wangi dan lain-lain. Maka berkata mereka itu, si anu. Maka dikata orang marhaban dengan nafsu yang mutmainnah, nafsu yang baiklah. Marhaban, selamat datang. Ada ia dalam jasad yang baik, masuk olehmu hal keadaannya kepujian, masuk udkhuluha salimin, masuk dengan keadaan yang kepujian. Dan sukakan olehmu dengan rauh dan raihan. Dua benda lah, rauh dengan bau sedap, raihan. Bermula Tuhan itu tiada marah selama-lamanya. Tuhan tak adalah nak marah dengan kamu. Maka dia kata orang baginya akan mereka itu hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Naik kata marhaban ya nafsu mutmainnah, marhaban ya nafsu, sampai ke langit yang ketujuh. Jadi kita berhenti dulu sampai tahap itu dulu pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada malam esok. Ataupun kita berhenti pada paslon, kita pergi sikit lagi. Dan apabila adalah laki-laki itu kejahatan telah berkata segala malaikat itu baginya, keluar olehmu hai nafsu yang jahat, yang adalah ia dalam jasad yang jahat, keluar olehmu hal keadaan kena cercor, dan sukakan olehmu dengan minuman air yang sangat hangat. Basyir, diberi khabar gembira. Fabashirhum, dengan air yang panas, bihamim au air danur, air danur yang sangat busuk dan lainnya daripada yang menyerupai beberapa daripada cedu. Maka berkatalah malaikat itu akan demikian itu hingga keluar ia daripada badan, kemudian dinaik dengan dia kepada langit. Maka diminta buka baginya, maka dia kata orang siapa ni busuk sangat, busuk banga ni. Siapa busuk banga ni? Busuk doa ni. Maka berkata mereka itu fulan, maka dia kata orang tiada marhaban, busuk-busuk jauh. Dengan nafsu yang jahat ada ia dalam jasad yang jahat. Busuk banga ni, balik keluar. Kembali olehmu hal keadaannya kena cercor, maka bahawasanya tiada dibuka bagi engkau akan segala pintu langit. Maka dihela, ditariknya daripada langit hingga sampai ke bumi. Maka jadilah ia kepada bumi. A'azanallahu min dzalika bijahi sayyidi anbiya'i. Minta lindunglah akan kami oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu dengan berkat kemegahan penghulu segala anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita berhenti ya. Kita berhenti sampai paslon. Insya-Allah kita akan lihat pada malam esok kitab ni lagi dengan kitab Mapati Faridah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini
walaupun tak banyak tak apalah, pokoknya dapat memberi. Mana saya kata jangan lebih daripada 7 hari sekali kena mengaji. 7 hari sekali. Kalau Tok Guru dulu kata jangan kurang daripada 3 hari sekali kena mengaji. Kalau tidak hati sudah mula menjadi keras. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Tok Guru dulu. Jadi wallahu taala alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Dan saya nak minta kalau adalah daripada yang dengar di sini, kalau contohnya kata tak boleh tak baca kitab ni, jadi tolong maklum ke dalam Facebook ni, dalam grup kita ni maklum kitab gapo nak baca. Jadi insya-Allah kalau tak dapat jadi saya carilah kok internet kok mana-mana kok kitab tersebut. Jadi selain daripada kita sama-sama kita boleh muzakarah, jadi saya boleh peringat balik apa yang saya telah belajar pada masa-masa dahulu. Jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan. Tapi jangan kita besar-besar, takut lambat habis. Mencari hak nipis-nipis pun tak apa dah. Contohnya Ustaz kita nak baca kitab ni, kitab hikam contohnya. Bolehlah kitab hikam pun boleh. Kita hikam apa? Hikam Abi Madian ke, hikam Ruslan ke, hikam Ibnu Athaillah ke. Jadi terpulailah. Jadi tapi kena cakap dululah. Barulah saya boleh cari dulu kitab tersebut. Kalau tidak nanya tak ada kitab. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Kita sudahi majlis kita pada malam ini dengan baca surah Wal 'Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ya, moga-moga semuanya bermanfaat pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.